يا رب قد غفلنا وكلنا. Halo, tuan. Wah, ini apa kan? Di rumah mana kak? Mana rumah? Parking terus, sini terus. Kita buat ke dalam. Ke dalam rumah. Ini je lah. Pak. Kita nak pergi kan? Boleh tak? Kalau nak bosan nak. Barang tu bosan. Banyak. Hah? Suaranya. Muncul last minute tak ada. Dalam ini kata lagi ini berkali tak dapat kembali lagi. Siapa? Oh. Kayaknya tak ada orang kau. Kita tak apa kan? Dia orang kata kau. Kau ni lagi kerja kat KL ni. Aku lagi KL lagi kena. Lagi susah nak dapat. Section 13 aku. Ada dia buat banner masjid. Jadi kena balik dia malam pukul 10. Orang kata kau ni kau baik video duduk kat Penang tu dah dapat. Mana apa boleh. Ni buat dokon tak mana? Ha? Buat dokon. Bagi bagian dapur, bagi bagian dapur. Kita barangkali dekat awal je tak kuasa kita boleh check kita dulu sebelum kita minum. No, check dulu. Check dulu. Baik. Aku tak boleh check, kena makan ubat dulu baru check. Oh, tak cik. Terima kasihlah dulu. Terima kasih dah Haji. Kita tak jauhnya. Tak apa. Parking dulu. Ha? Oh, Kelantan. Kelantan belah mana? Ini dia orang kita Kelantan semua ni. Kelantan beran. Ni Kelantan. Kita Kelantan sebelah mana? Tepat. Kita orang bersuk. Kita besu. Seteranu. Tapi orang Terengganu panggil orang besu orang Barat. Orang Barat. Ya bersuk kacang Kelantan, tak kacang Terengganu. Baik kalau pilah kan. Tak payah. Berapa ringgit pun? Nak. Saya ada nak UiTM Kuala Pilah. Oh, ya penting lah. Penting. Oh, itu berapa gram? Di situ kalau hari Minggu petang nak balik jam. Tuan. Berapa tuan? Tuan. Saya cari semua kat sini dah tuan. Pispat semua ada kat sini. Okey. Sebab dia kecil sangat. Oh, kecil Kalau boleh ni kat sini. Kalau yang kat sini dapat kalau ada satu dua katil boleh letak kat dalam rumah. Kalau rumah setuju buat kat dalam. Kalau orang perempuan ni. Kalau orang perempuan boleh buat kat dalam. Oh, meja kecil tak dapat kat mana? Meja. Oh. Meja dah main instrument. Allah, ambil mama ni. Oh, berat ke? Kotak ya. Apa? Kau ada dalam kau punya tu station airport. Mana sini? Ya. Ni on lagi ni? On. Kita bersama dengan Hospital Kuala Pilah, Derma Darah. Adik ipar saya kata dia bawa barang cek sini kat sini. Wayar betul. Apa dia? Hai, lori tak tengok ke? Dia tak tengok ke lori ni? Tahu.
Betul tak? Kita tengok ke? Boleh bagi nama? Boleh. Saya penasihat Persatuan Penduduk Taman Seminar. Saya amat bersyukur, alhamdulillah. Pagi ini bagi saya anggap satu kejayaan penuh, satu yang amat besar yang ditunjukkan bersama oleh seluruh penduduk. Barangkali daripada awal lagi para jawatankuasa, pekerja semua, saya nampak anak-anak muda semua bagusnya, saya amat bersyukur. Dan inilah dulu kali kita ada macam ni. Saya sebagai permulaan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua yang terlibat. Khususnya bahagian kesihatan, saya diberi maklum ialah jauh kita import. Ini dari Kuala Pilah. Saya ingatan saya betul dan Negeri Sembilan. Oleh sebab saya sibuk ditugaskan khas untuk melakukan tugas ini. Begitu juga kita ada di sini taklimat daripada polis dari segi perkembangan semasa, isu-isu kita nak belia terhadap basmi jenayah dan sebagainya. Saya amat terima kasih. Alhamdulillah. Alamat. Oh, temperature naik dah turun. Kenal? Ada komen? Ada komen? Boleh sikit? Dia ni alamat lah ni. Oh betul temperature steady. Ini turun. Ui, tingginya. Masih je. Sorry. Dia tadi ya? Tadi. Saya tahu berlari tadi. Ada tinggi ni. Oh. Daftar dulu. Daftar dulu. AJK Mana daftar? PPTDM tengah membuat ujian tekanan darah. Tekanan darah tak boleh. Kan? Dia jangan naik darah. Dia bila tekanan dia Ini tetamu dari mana ni? Ya, makan dulu. Ini tetamu daripada mana ni? Daripada mana? Ha? Oh, Pulau Keri. Oh, jauh makan. Ini kumpulan daripada Sain Dabi. Kumpulan dengan anak saya. Ya? Makan dulu sila. Pulau Keri. Pulau Keri. Jauh tu. Pulau Keri jauh ke tengah. Pulau Keri jauh ke tengah. Jemput ni. Oh. Jangan arah dulu ya kita. Langsung mak. Bila dulu. Saya makan. Baik dia. Coba. Ha? Aku dah kena kat masjid ni. Aku nak kena lagi. Sudah.
Every 3 months. Kalau kita bantu kali itu ada. Dia apa kopo apa tak boleh? Ada kopo tak boleh? Dah tinggi ya? Biasa. Dah tinggi tak ada tapi tu lah. Rambut tak boleh? Rambut dia leg ke apa? Bawa kerja. Kalau pendek pun naiknya. Oh, bawah ni tak isi, bawah ni. Tapi kita cakap misi. Sini ya, tu. Ini saya tak boleh di sini. Tak boleh. Iya. Sialah umur 60. Cipaan motor besar. Buka ni. Mana koordinator dia? Tahu. Dia mau round dah, dia mau taman tu. Apa dia tak round dulu kan? Dia kena round dulu. Ha. Dia round dulu kan? Mana Husin ni? Ni geng Husin ke Husin geng apa? Geng Husin kan? Geng Husin. Pada dia tak ada. Naik ke sini, atur begini je. Buat dia tak parking sana. Nak beratur. Tak round ke? Tak, sekejap lagi bila dia orang atur dulu. Ha. Dia orang atur dulu. Taiko dia mana Taiko? Ha? Taiko dia. Taiko dia yang pakai BM. BM yang mana lah? Yang ni kot, yang putih ni. Ini siapa BM? Berapa? Ni Husin dia grup. Husin tu ni. Dua.
Mana Hussein tak panggil dia bang? Abang dia minum dulu. Ustaz Saludin call dia kata dia jam dekat fikir. Siapa? Ustaz Saludin dia kata dia mula minum. Kata tak ada. Ya. Cik, sibuk minum? Ya, ya. MC ke Enau lah. Ha. MC bagi tahu minum. MC minum. Announcement. Mike. Berapa ramai kita? Ha? Berapa ramai? Ada mana panggil asyik tadi? Dalam 21 orang tadi. Bukan 21 geng kita yang asal saya dah taikkan CJ yang tambahan je. Ada nama dia. Ada tambahan ni? Bagi nama tak ada tambahan. Ada tambahan tak? Tambahan daripada Kedah ni kulit. Sekejap lagi saya panggil di sini supaya kau tak ada. Boleh. Ambil dulu lah. Dia pergi kedai, dia kemik sangat. Bagi orang pertama. Peserta pertama. Oh, dah penuh dah. Dah sikit je.
Ini penderma penderma wanita. Saya nak gerak air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Sarauddin Muhammad Nasir, penyelaras Dun Gomak setia. Yang berbahagia Datuk Wan Sofyan, Nasihat Jabatan Kuasa Penduduk Taman Negeri Sembilan. Yang berbahagia Kenal Bersara Haji Hamzah Pakcik, pengurusi Jawatan Kuasa Penduduk Taman Negeri Sembilan. Yang berbahagia Dr. Munawar dari Pusat Perubatan HPM. Yang berbahagia Inspektor Zamri bin Basiran, Ketua Polis Daerah Gombak. Para penderma darah yang terdiri daripada lebih kurang 40 buah pemilik motor berkuasa tinggi, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para penduduk Taman Negeri Sembilan, para jemputan yang dirahmati sekalian. Keluarga bahagia di semangat pasukan ikhlas berganding membina insan. Selamat datang kami ucapkan ke Deli Sembilan melakar kekeluargaan. Pantang menyerah darah pahlawan, lawan tetap lawan. Meriah suasana di kehadiran sekalian terpancar dari hati yang rawan. Bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar majlis kita dipenuhi dengan barakah dan syafaat. Oleh itu, majlis dengan sukacitanya menjemput Ustaz Syahid Hasan, Imam Surau Taman Negeri Sembilan, untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, berikanlah kami ini Allah kekuatan ya Allah untuk menegakkan agama-Mu ya Allah Rabbal Alamin. Ya Allah Tuhan kami, terimalah usul kami ini ya Allah sebagai satu amal ibadat kami ya Rabbal Alamin. Terimalah segala amal kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, berikan umur kami ya Allah, berkah rezeki kami ya Allah, tagalah iman kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit
قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين في غزة في كشمير في كل مكان وفي كل زمان. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Syahid, atau kami lebih mengenal dia sebagai Ustaz Muhammad. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Majlis Hari Keluarga Taman Desa Minang pada hari ini telah dan akan menjalankan beberapa aktiviti kemasyarakatan dan kekeluargaan. Dua jenis pertandingan telah kami jalankan, iaitu pertandingan futsal bagi anak-anak muda dan bagi yang veteran pertandingan golf yang telah diadakan di KLGC, bukan KLGCC, KLGC, Kundang Lake Golf Club. Mahal sangat. Jadi untuk pengetahuan, pada hari ini juga kami telah terima kasih kepada pemilik-pemilik motor besar yang sama-sama hadir pada hari ini, dan kami harapkan bahawa kerjasama seperti ini akan sentiasa berterusan. Dan kebanyakan, dan boleh kata 18 motor yang saya nampak hari ini adalah penerima-penerima darah. Dan bagi satu tepukan kepada mereka. Kepada anggota-anggota IPD Gombak, khususnya Balai Polis Gombak yang bersama-sama kita pada hari ini, bolehlah kita sama-sama bersama-sama dengan para anggota di sini pada hari ini untuk mengetahui beberapa perkembangan daripada segi keselamatan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi meneruskan acara kita pada hari ini, majlis dengan segala hormat yang menjemput dan Tenant Bersara Haji Hamzah Fatih, Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Desa Minang, untuk menyampaikan ucapan haluan. Dipersilakan. Ini keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Ustaz Hasanuddin Nasir dengan Laras Bulu Gombak sekian. Yang berbahagia Inspektur Zamri dan Rasiran daripada IPD Gombak. Yang berbahagia Dr. Gunawan dari KPM. Yang saya kasihi Datuk Haji Wan Sofyan Haji Wan Hassan, yang merupakan penasihat dan juga penaung persatuan penduduk Taman Desa Minang. Tidak berjalan yang berbahagia Encik Rahim Agung yang merupakan pengurusi Ketua Kami. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti mana yang telah diperhatikan oleh saudara, tujuan kita berkumpul pada hari ini ialah untuk merapatkan silaturahim di antara penduduk ini, untuk mengadakan aktiviti kemasyarakatan dari masa ke masa, dan juga melibatkan
kesetaraan dengan menjaga kesihatan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormatkan, Persatuan Penduduk sentiasa berusaha untuk menentukan agar warga TKN dapat hidup bermasyarakat dan dapat menikmati kehidupan yang harmoni tanpa adanya gangguan daripada sesiapa yang mempunyai niat di sebaliknya. Cara itu Persatuan yang telah pun diregistrkan pada 22 bulan Februari tahun 2011 akan sentiasa berusaha untuk mengatasi segala kesalahan yang dilaporkan kepada kami dari masa ke semasa, dan kami akan membawa perkara ini untuk pengetahuan melalui salon-salon tertentu seperti ahli MPN Zon 7, penyelaras Bomba dan maupun daripada pihak polis raja. Syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan adanya kerjasama dari pihak-pihak yang saya telah nyatakan, kami telah dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul. Untuk makluman, Persatuan kita selain menganjurkan kelas-kelas mengaji untuk kaum lelaki dan perempuan, turut mengadakan kelas-kelas memasak dan menjahit. Di kesempatan ini saya juga ingin menggalakkan dan mengalukan agar sahabat-sahabat kita dari bangsa Cina dan India untuk dapat mengadakan aktiviti-aktiviti mereka di dataran ini atau di Dewan pada masa-masa yang akan datang. Kerana dalam perhatian saya, hanya kaum Melayu saja yang menggunakan dataran ini. Pihak Persatuan akan sentiasa memberi kerjasama yang erat ke arah tersebut. Tuan-tuan, hidup bermasyarakat ini memerlukan pengorbanan dan toleransi. Adanya perasaan hormat menghormati, menerima seadanya keadaan, keikhlasan dan semangat persaudaraan yang teguh. Kita perlu jauhi sikap sombong, terlalu bangga diri, berfikiran sempit dan menghalang seseorang daripada menerima kenyataan, pendapat dan buah fikiran orang lain. Kita tidak perlu bersikap buruk sangka di atas apa jua aktiviti yang dijalankan tanpa usul paksa. Hanya dengan ciri-ciri yang dinyatakan di atas dapat kita hidup dalam suatu keluarga yang aman sentosa. Tuan-tuan, sebelum saya kata saya ringkas ini, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian bahawa aspek kebersihan merupakan sebahagian daripada iman dan kita perlu bersatu hati menjaga kebersihan kerana melalui kebersihan kesihatan yang baik diperlukan. Dari segi keselamatan pula, kita perlu membantu pihak berkuasa polis dengan melaporkan jika terdapat aktiviti-aktiviti yang boleh menjurus kepada berlakunya perlakuan jenayah. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan perhatian saya pada penaung, ahli-ahli jawatan kuasa PPTN dan semua peringkat penduduk TKN yang telah memberikan sumbangan dan kerjasama yang erat bagi mendayakan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Kena Bersara Hamzah Fajar. Bagi menyempurnakan majlis kita pada hari ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Sadurin, Muhammad Nasir, penyelaras John Gomakstia untuk menyampaikan ucapan dan terusnya merasmikan majlis kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada penunggang-penunggang motosikal yang baru sampai untuk memberikan khidmat dan sumbangan kepada masyarakat. Beri sekali lagi tepukan yang paling gemuruh. Sekarang tonton boleh pilih nak tengok tu dulu ke dengar saya. Saya terus ya. Yang dihormati, yang berbahagia Datuk Wan Sufyan selaku penasihat Jawatan Kuasa Penduduk. Yang berbahagia Kenal Bersara Haji Hamzah, pengerusi Jawatan Kuasa Penduduk TDM. Yang berbahagia Dr. Munawar daripada Pusat Perubatan SUPM, Wakil Kementerian Kesihatan. Yang berbahagia Inspektor Zamri bin Basirah, Wakil Ketua Polis Daerah Tombak. Seluruh ahli-ahli Jawatan Kuasa Panitia Program, Muslimin dan Muslimat, para hadirin dan hadirat, para penduduk yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama, sudah tentulah saya merasa sangat gembira dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan pada pagi ini dalam majlis mengeratkan silaturahmi yang dianjurkan oleh Persatuan Penduduk Taman Desa Minang pada pagi ini. Suatu majlis yang sudah tentu memberi manfaat yang sangat besar kepada keakraban, hubungan silaturahim di antara penduduk sesama penduduk. Di samping juga kita boleh menambahkan ilmu dengan mendapatkan maklumat-maklumat terkini daripada gerai ataupun bus yang dibuka pada pagi ini. Kita boleh mendapat maklumat daripada polis Diraja Malaysia melalui pamflet dan edaran-edaran yang diadakan. Begitu juga saya kira sebahagian penduduk boleh juga menderma darah pada pagi ini ataupun untuk membuat pemeriksaan darah bagi meningkatkan lagi prestasi kesihatan kita dalam melalui kehidupan harian kita. Para penduduk yang dirahmati Allah sekalian, selaku penyelaras DUN Gombak Setia, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada pengerusi dan seluruh ahli-ahli Jawatan Kuasa Penduduk yang telah mengadakan apa yang kita namakan Hari Keluarga pada pagi ini. Dan saya kira pihak Jawatan Kuasa telah menyusun dan telah membincangkan secara semasak-masaknya sehingga hari pertemuan ini diadakan pada hari cuti umum supaya penduduk-penduduk dapat datang dan meraihkan bersama-sama. Dalam Islam kita maklum persoalan keluarga adalah merupakan perkara yang sangat besar, penting dan mustahil. Kita melihat dalam kita membaca selawat ke atas Nabi SAW, kita bukan sekadar menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi kita disuruh menyambung wa ala ali Muhammad. Al dalam bahasa Arab, kalau bahasa Melayu bermakna keluarga. Berselawat itu dalam sembahyang bermakna perkataan keluarga itu disuruh oleh Allah disebut ketika kita bersembahyang, menunjukkan institusi kekeluargaan sangat penting. Dan apa yang dibuat oleh persatuan pada pagi ini adalah merupakan suatu sunnah, kerana Nabi SAW adalah manusia yang sungguh-sungguh sangat menyusun untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan di kalangan masyarakat yang ada bersama. Kita melihat bagaimana Nabi SAW
menjadi menantu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan Rasulullah berkahwin dengan Aisyah. Lalu bagi mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidina Hafsah. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya antara Abu Bakar Umar, Rasulullah itu menantu. Kita melihat Sayyidina Utsman, Rasulullah berikan pula dua anak, Ruqayyah dan Ummi Kalthum, untuk berkahwin dengan Sayyidina Utsman. Maka Utsman pula menjadi menantu, Rasulullah menjadi mentua. Dengan Sayyidina Ali, Rasulullah izinkan pula Fatimah Zahra, anak yang dicintainya, berkahwin dengan Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali menjadi menantu. Artinya Rasulullah itu ada dua mentua, dua menantu di kalangan 4 sahabat yang besar. Bagaimana Rasulullah mengukuhkan lalu proses perkahwinan itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya mendoakan kejayaan yang berterusan, khususnya kepada penduduk-penduduk di kawasan Taman Desa Minang ini. Dan saya melihat komitmen yang begitu tinggi yang dibuat oleh persatuan penduduk di sini. Saya masih ingat di tahun yang lepas, satu juga program dia adakan di sini di waktu petang. Juga dijemput badan-badan dan agensi-agensi kerajaan. Dan saya kira ini menggambarkan satu sikap yang sangat proaktif yang dimiliki oleh persatuan penduduk, yang akan mendatangkan manfaat yang besar kepada anak-anak Kariah di sini. Sekali lagi saya merakamkan syabas dan tahniah, dan saya mendoakan kejayaan yang berterusan. Sekian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Hari Keluarga secara rasminya pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan besar hati mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Saudin atas nasihat serta semangat yang telah diberikan kepada kami. Masya Allah. Jadi untuk sebagai tanda ucapan terima kasih, saya menjemput Datuk Wan untuk menyampaikan sedikit cendera hati kepada Ustaz Saudin. Silakan. Majlis kita hari ini diteruskan dengan ceramah dari bahagian kesihatan dan dijemput wakil daripada Kementerian Kesihatan, iaitu Dr. Munawar dari Pusat Perubatan SUKM untuk menyampaikan sedikit kalimat. Dipersilakan. Dan bagi penderma-penderma darah yang telah mendaftarkan nama, dipersilakan untuk ke rumah kena untuk menderma darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, adik-adik, alhamdulillah kita dapat bersama-sama hari ini untuk menjalankan program kita yang saya anggap sangat-sangat harus diberi pujian pada penganjur. Jarang-jarang sekali kita dapat taman perumahan yang begitu meriah. Ramai orang pagi awal tidur je kat rumah. Tapi alhamdulillah pagi ni kita tengok yang berubannya dengan yang muda, budak-budak semua turun. Alhamdulillah. Hari ini saya nak sentuh satu perkara je tentang tajuk dia tentang kita nak pencegahan kemalangan di rumah. Kemalangan di rumah biasa kita dengar berlaku kan. Saya bekerja di Pusat Perubatan UKM di bahagian kecemasan. Jadi dalam tugasan saya biasa berjumpa dengan kes-kes kemalangan. Dan yang menyayat hati ini, kemalangan ini biasa berlaku di kalangan kanak-kanak. Dewasa ada juga, tapi kanak-kanak banyak-banyak kes yang melibatkan luka, kemudian budak jatuh. Minggu lepas kita baru tengok dalam surat khabar
budak kena himpak dengan TV dia meninggal dunia kan. Saya juga pernah berjumpa dengan budak jatuh daripada tingkat 6, budak yang baby hanya kerana mak dia pergi kedai, dia tinggalkan anak dia duduk dengan kakak dia, 2 orang. Kakak dia umur 7 tahun. Jadi kita kadang-kadang kita terlepas pandang, kita menganggap bahawa rumah kita selamat, tapi sebenarnya banyak perkara yang tak selamat. Contoh macam dapur kita, dapur kita kadang-kadang anak-anak berlari di sekeliling tempat kuali tu kan. Minyak panasnya di situ dengan gasnya di situ. Jadi benda tu semua boleh mendatangkan kecelakaan. Apa yang saya cadangkan, kalau contoh maknya tak ada orang lain lah nak jaga anak di rumah, kalau boleh ada penghadang antara dapur dengan tempat anak bermain. Paling mudah apa? Paling mudah ambil kerusi, letak antara kuali tu dengan tempat anak bermain. Sebab memang betul tak ada orang kat rumah nak jaga anak kan. Kadang-kadang memang tak mampu nak panggil bibi ke apa ke. Jadi kalau boleh kita balik rumah kita tengok mana ruang-ruang yang boleh mendatangkan kemalangan, kita perbaiki. Kemudian yang keduanya, saya nak membuat sedikit cadangan kepada setiap daripada kita. Bila balik rumah nanti, kita tulis satu di atas kertas nombor telefon untuk kecemasan. Nombor telefon paling mudah apa? 999 kan? Tapi kalau waktu kecemasan, nombor tu pun kita lupa. Especially kita punya pembantu rumah, dia tak tahu nombor kecemasan di Kuala Lumpur ni apa. Jadi kita tuliskan, kita lekatkan di peti ais ataupun di tepi telefon. Nombor telefon nombor 1, nombor kecemasan, polis ke, bomba ke, nombor 1 999. Nombor 2, nombor telefon tuan rumah sendiri. Kadang-kadang bibi time-time tu lah handphone bateri habis. Jadi dia tak ada telefon, dia nak telefon, lupa pula nombor. Jadi nombor tu kita tuliskan berapa, 01 berapa kan. Yang ketiga, yang ni paling orang lupa. Nombor jiran sebelah ataupun jiran depan rumah. Kadang-kadang bila waktu siang tak ada orang di rumah, kalau ada berlaku kecemasan kepada anak-anak kita ataupun mak bapak kita, tak ada orang yang nak bawa ke hospital. Jadi saya cadangkan tulis nombor telefon jiran-jiran kita ataupun pengerusi rukun tetangga, pengerusi persatuan penduduk rumah. Jadi nombor-nombor ni semua kena dilekatkan di bahagian tepi telefon ataupun di tepi peti ais ataupun di bahagian dapur. Dan kalau boleh kita punya pembantu rumah yang menjaga anak kita, dia orang juga harus tahu nombor apa yang harus dihubungi apabila berlaku kecemasan. Apabila kita dah ada senarai itu, kita kena latih bibi kita supaya dia pun, bibi ataupun pembantu rumah lah, dia pun bersama-sama kita menjalankan langkah-langkah pencegahan. Selain daripada itu, mungkin keselamatan memang tamannya saya tengok harus dipuji ya. Saya ada nombor telefon balai polis yang tertera di depan tu, alhamdulillah, dan ada kawalan dan sebagainya. Mungkin selain daripada itu, saya boleh cadangkan kita buat latihan secara berkala untuk penduduk di sini juga. Contoh, kalau sesiapa yang tercekik ataupun dia kena serangan jantung, apa yang perlu dibuat. Jadi latihan sebegini boleh dianjurkan oleh persatuan penduduk, dan kita boleh minta daripada mana-mana jabatan kecemasan untuk bagi pelatih. Kita minta doktor datang bagi latihan. Semua jabatan kecemasan di hospital-hospital di Klang Valley ni, di Selangor ada 10 ataupun 11 hospital, semuanya ada unit latihan masing-masing. Jadi kita boleh minta bantuan daripada jabatan kecemasan untuk melatih. Di mana-mana taman pun tak ada masalah. Kalau nak senang, saya pun tinggal berdekatan sini, boleh panggil saya juga, insya-Allah. Kita boleh buat bila-bila masa di sini pun boleh. Cantik kan, dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Jadi kita boleh buat latihan for free, insya-Allah, tak ada charge. Saya ingin ingatkan siapa yang bacaan gula tu tadi dah berbelas untuk kita kawal kawal kandungan gula dalam badan kita. Saya tengok tuan-tuan polis kita semuanya segak-segak. Saya harapkan semua dapat cek jugalah sebab kadang-kadang kita confident, kita badan nampak tegap kan, tapi kadang-kadang bila ni dia tak kenal mangsa. Orang-orang muda pun boleh dapat kencing manis. Sedangkan sakit jantung, serangan jantung pun orang muda boleh dapat. Rekod di Malaysia, serangan jantung umur 18 tahun meninggal dunia. Saya pernah 2 minggu lepas, umur dia 20 tahun, datang sakit dada kan. Kita tengok memang serangan jantung yang kuat. Tengah berbicara dengan kita, tengah bercakap ni, tiba-tiba dia meninggal. Umur 20 tahun.
Jadi of course kita nasihatkan keluarga dia, adik-beradik dia semua untuk buat check up. Sebab siapa yang muda mendapat serangan jantung, kebiasaannya dia ada masalah dengan jantung dia sendiri daripada kecil. Jadi kalaulah siapa-siapa yang ada sakit di bahagian dada dan kebetulan pula dia ada risiko dia. Risiko nombor 1 untuk serangan jantung apa di Malaysia? Siapa boleh teka? Betul, hisap rokok. Hisap rokok. Hisap rokok ni dia tak ada umur 60 baru start hisap rokok, tak ada. Dia hisap rokok ni dia semenjak sekolah lagi. Jadi siapa-siapa semua ada risiko untuk mendapat serangan jantung. Siapa yang ada risiko dan dia ada sakit di bahagian dada, cepat-cepatlah pergi hospital. Kita sedih sangat untuk mak ayah yang sakit dada di rumah, tak dapat pergi hospital sebab nak tunggu anak balik kerja. Jadi bila kita tanya kenapa dah lepas setengah hari baru pergi hospital, sebab anak pergi kerja tak ada orang bawa. Saya cakap telefon lah, sedaya mata tak ada nombor telefon. Telefon haji kan tak ada nombor telefon. Jadi kes-kes kecemasan yang macam ni, yang sepatutnya dia boleh sembuh, diberi rawatan awal, tapi disebabkan dia sampai lambat, jadi dia punya natijah ni tidak begitu baik. Saya rasa setakat itu sahaja. Saya ucapkan terima kasih kepada Kanjo kerana menjemput saya dan juga Dr. Syabril. Kita ada pakar ENT kita daripada Hospital Selangor Jaya, yang kebetulan dia memang menantikan di sini, betul dia depan di sini. Jadi memang boleh cek dengan dia tiap-tiap hari ya, boleh Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih walaupun taklimat yang ringkas tetapi rupa-rupanya banyak perkara yang kita lepas pandang, terutamanya daripada segi emergensi, keselamatan dan apa yang kita boleh, saya rasa yang Persatuan Penduduk di Semedang boleh tangani perkara ini adalah berkemungkinan kita akan sediakan stiker untuk tiap-tiap rumah. Stiker daripada segi rumah atau logo yang telah dinasihatkan oleh Dr. Munawar tadi. Terima kasih Dr. Seterusnya kita menjemput wakil daripada IPD Gombak iaitu Inspektur Zamri Basiran untuk menyampaikan kalimat daripada segi keselamatan negara. Silakan Inspektur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Inspektur Zamri, Ketua Polis Balai Gombak, wakil kepada Ketua Polis Daerah Gombak. Ketua Polis Daerah saya, ACP Abdul Rahim, dia bertugas komitmen di Batu Cave sebab ada perayaan Taipusam dan dia terpaksa berada di sana sebab dianggarkan 1 juta mengandung Hindu akan ke Batu Cave. Jadi dia terpaksa konsentrate dan konsisten di sana sepanjang masa. Jadi yang saya amat muliakan Perdana Besara Haji Hamzah Bacik, Pengurusi Persatuan Penduduk Taman Desa Minang, Penasihat Datuk Wan Sepian, Saudara Sazuli Maisa, Tuan-tuan AJK Persatuan Penduduk Taman Desa Minang, doktor-doktor dari SUKM dan juga penunggang motosikal kuasa tinggi. Terima kasih ucapkan kerana menjemput saya untuk berikan sedikit ucapan berkenaan keselamatan. Polis kalau bercakap ni tak ada lain berkenaan keselamatan lah, lain tak ada. Keselamatan ni meluas. Saya baru saja menjadi Ketua Polis Balai Gombak ni Ogos 2012 yang lalu. Sebelum ni 5 tahun saya di IPD Gombak sebagai pegawai penyiasat jenayah. Dan pengalaman saya banyak dalam siasatan berkenaan hal-hal jenayah. Jadi jenayah ni memang luas. Memang luas. Dan kita tak mampu untuk menangani jenayah seorang diri. Tak mungkin. Polis sendiri pun tak mampu menangani jenayah secara bersendirian. Memang tak mungkin. Tapi dengan adanya kerjasama daripada masyarakat, kesatuan penduduk, memang jenayah kita dapat dicegah dan dikawal. Jadi macam Persatuan di Desa Minang ni, saya ucapkan tahniah kerana saya lihat di sini Persatuan dapat bersama-sama dengan pihak polis sepanjang masa ni dan pada rekod jenayah yang saya semak, semalam saya semak untuk 2 tahun 2011, 2012 saya cuma dapat 1 kes kehilangan kecerdasan je berlaku di Desa Minang. Jadi di sini kita nampak keselamatan di Taman Desa Minang ni memang terbaik sekali.
Ditambahan pula dengan kawalan yang ada pada sebelah malam. Sebelah malam yang tu sebelah malam saja. Sebelah malam sekurang-kurangnya dapat mencegah kejadian jenayah yang mungkin akan berlaku. Baiklah, saya akan bagi tahu macam mana jenayah di dalam kawasan perumahan ini sering berlaku. Yang pertama sekali, kejadian jenayah yang berlaku pastinya pecah rumah. Pecah rumah ni apabila kita tinggalkan rumah kita, penjenayah akan ambil kesempatan untuk masuklah rumah kita, untuk umpil pintu rumah kita dan akan mengambil barang-barang berharga. Jadi macam mana cara kita nak mengurangkan pecah rumah ni berlaku di kawasan perumahan, terutama rumah teres lah. Kalau tengok di sini semua rumah teres, sederhana. Okey, yang pertama sekali, ada baiknya kalau kita pasang alarm. Jangan CCTV. Kalau kita pasang CCTV, pengalaman saya 5 tahun menyiasat yang pecah rumah dan saya banyak concentrate di bahagian Rawang dan Selayang. Saya lihat banyak rumah yang ada CCTV harga sampai 80,000 ada. Tapi rumah banglo tetap kena masuk juga CCTV, sampaikan penjenayah tu siap boleh melambai ke CCTV. Tapi apa yang kita boleh buat? Bila kita siasat tengok adalah warga daripada Colombian, Mexican yang memang dia projek dia memang untuk pecah rumah je. Jadi tak boleh buat apa. CCTV bagi kat polis boleh tengok, oh ini. Tapi bila kita tengok bukannya Malaysian. Jadi kita tak boleh nak tahu siapa penjenayah tu. Tapi kalau kita pasang alarm, walaupun harganya murah, sekejap saja dia efektif. Alarm tu akan menjerit, penjenayah akan lari. Jadi saya cadangkan kalau ada nak pasang alat keselamatan, pasanglah alarm. Kos dia murah tapi kesan. Bila alarm tu menjerit, semua akan keluar. Pasal apa alarm tu bunyi? Tapi kalau CCTV hanya survey, nampaklah penjenayah-penjenayah tu bergerak, ambil barang, tapi kita tak tahu siapa dia tu. Dan pihak polis mungkin akan boleh mengesan melalui CCTV tu. Tapi kalau kita identify bahawa gambar yang dalam CCTV tu bukannya orang yang kita dapat kesan, memang payah. Contohnya macam satu kes dulu, kalau siapa ingat pembunuhan Nurin Jazlin arwah dia. Macam itulah CCTV terdapat. Kita hantar pergi US pun, US kata tak boleh nak upgrade gambar tu jadi supaya betul-betul nampak jenayah. Tidak dapat selesaikan kes tu. Jadi kalau untuk pencegahan di rumah, yang paling elok sekali alarm. Bila buka je pintu dia menjerit, dah tentu ada orang akan keluar. Dan tu penjenayah akan terkejut. Penjenayah ni dia jangan terkejut, dia terkejut dia mesti lari. Okay, yang keduanya grill. Setengah orang pasang mangga pintu, dia punya telinga grill tu di sebelah luar. Sebenarnya itu memberi kemudahan pada penjenayah. Yang baik grill tu di dalam telinga dia. Dia ambil masa, nak guna kata pun payah, nak guna apa pun payah. Sebab saya pernah di Bukit Rawang Putra. Masa tu masih lagi di IPD, IPD Dawangi. Sekarang Rawang Putra dah serah ke IPD 90. 9 buah rumah dalam masa 2 jam dia pecah. 9 buah rumah semuanya diumpil telinga grill. Sekali umpil dia patah boleh masuk 9 buah rumah. Tapi yang rumah satu tu dah dalam, dia cuba umpil tak boleh. Tak ada space, tak ada ruang nak masuk ke kuku kambing tu kan, tak dapat masuk. Jadi dia pun tak dapat nak pecah masuk. Jadi keselamatan tu pada rumah tu lebih. Jadi kena ingat tu lah macam mana cara supaya grill tu lebih selamat. Okay, yang keduanya, bila rumah macam ni, pencurian kenderaan. Pencurian kenderaan yang diletakkan di luar-luar macam ni, kita tengok ni, kenderaan yang banyak letak luar-luar ni, bila hujan lebat atau sebagainya, kita tak hirau dah. Kita akan tinggalkan macam tu, dan masa itulah penjenayah akan ambil kesempatan. Yang terbaik sekali, alam memang terbaik, tapi penjenayah lagi bagus. Dia lagi expert tentang alam. Sebenarnya yang terbaik sekali, saya lihat dulu pengalaman saya 5 tahun, steering lock yang berpalang dipasang di steering lighter, itu yang terbaik sebenarnya. Bila penjenayah boleh buka alarm, boleh buka enjin, tapi dia lock tu dia tak ada. Dia susah nak ada. Sebab tak semua kedai boleh jual dia punya pendua kunci pada lock steering yang kita tahu macam besi melintang di steering. Walaupun dia boleh hidupkan enjin, tapi dia tak boleh bawa kita. Contoh macam kita Mr. Bean, kita pernah tengok dulu kan, macam dia cabut steering, itulah sebenarnya yang terbaik. Enjin hidup tapi kita tak boleh jalan. Jadi macam tu juga. Tapi kalau canggih macam ada kereta BM pun, sekarang lagi ada pakar pula boleh hidupkan BM punya immobilizer boleh buat. Tapi kalau dengan kayu nyelak pada steering tu, memang chance tu memang tak dapat, rendah. Okey, keduanya kejadian berlaku jenayah kalau di perumahan macam ni adalah samun. Selalunya bila sunyi macam ni akan adalah 2-3 orang akan datang
akan tengok kita mana rumah yang ada orang, dan terus dia akan masuk. Yang paling bahaya sekali, menggunakan senjata parah yang acu pada kita, dan dia akan ambil apa yang dia nak. Jadi untuk itu pagar tu kena ingatlah, kalau kita dah duduk kawasan rumah macam ni, waktu kita orang bekerja, waktu pejabat tinggalkan rumah, kuncilah dia dulu. Sebab jadi jenayah ni memang tidak boleh kita tahu, kecuali kalau pengawal keselamatan ada 24 jam. Pengawal keselamatan 24 jam pun baru ni di Tiara Gombak, pengawal keselamatan 24 jam dan bayaran beratus-ratus sebulan, penduduk tak usah bayar. Tapi seorang lelaki Cina ni pakai kedai emas lah, dia balik masuk dalam, jenayah berikut ke dalam, jenayah boleh tikam perut dia, boleh ambil barang kemah dia, lalu depan pengawal keselamatan. Macam tu dia pergi. Baru minggu lepas kejadian berlaku di Tiara Gombak. So jadi macam mana kita cakap, ada pengawal keselamatan masih lagi berlaku benda-benda macam ni. Jadi macam mana kita nak cakap? Jadi oleh kerana itu, jenayah jenis ni, jenayah jenis kekerasan ni, yang ganas ni, kita semua waspada. Kita bersatu untuk mengawasi jenayah-jenayah macam ni. Sebab itu saya minta betul-betul kita awasi jenayah-jenayah macam ni. Kalau ada 2, 3 orang atau 4 orang menggunakan 2 motosikal dalam satu kereta legal-legal di taman kita, cepatlah kita respon. Cepatlah kita telefon polis, berhubung dengan pihak polis. Kita ada edar call card sektor. Call card sektor ni adalah untuk sektor bagi siapa yang ada beli kad tu, bila tulis sana, kita boleh berhubung dengan polis yang berlampiran. Untuk polis berlampiran ni, dari sini adalah Cik Ayah dan juga Cik Syarif ni, dia boleh baru di Gombak. Kalau nak apa information, boleh melalui dia, kita akan masuk. Jadi kena ingat, kalau kita duduk dalam kawasan macam ni, dari segi keselamatan, kita belum jamin keselamatan lagi kita. Sebab kita tak tahu siapa, masa bila jenayah tu nak sampai. Dan kita tak tahu, kadang-kadang pakai smart, cantik, pakai tie, rupanya dia lah tu orang ni. Yang kedua pula bagi wanita-wanita yang berjalan kaki. Kadang-kadang saya tengok dulu di kampung Perdas ni, nak belikan lori yang kecil datang belikan dia pun, itu pun kena ragut, itu pun kena samun. Jadi macam mana, masa bila keselamatan kita ni betul-betul terjamin? Masa bila kita boleh bersatu untuk jaga keselamatan? Jadi setelah saya membuat sedikit kajian lah Gombak ni, saya lihat Gombak setia tu, di belakang balai Gombak tu, penduduknya bersatu siang dan malam. Siang 2-3 orang dia akan memantau keliling kampung. Malam apatah lagi dengan skim perorangan sukarela. Jadi untuk di Gombak setia belakang, Saman Kamaria sekeliling tu, jenayah kekerasan ni yang menakutkan kita ni, boleh katakan hanya 2 kes saja berlaku dalam 2012. Itu pun jalan kaki yang kena ragut. Dari situ saya tahu bahawa penduduk bersatu ni, kita jangan memilih apa-apa kedudukan, apa-apa pangkat, apa-apa politik sebagainya. Kita bersatu, memang benda tu berlaku. Dan saya sarankan pada dia orang untuk pasang satu banner di sana depan polis, awas peragut, anda diperhatikan. Lepas tu pada penduduk semua, banyaklah dia pasang dan amat memberi kesan. Jadi orang yang datang ke sana tengok, tempatnya ada ragut ke. Jadi dia orang dah mula berhati-hati. Yang peragut pula bila tengok signboard besar tu terpasang di jalan sekolah dewan, jalan dewan tu, dia tengok je, oh ini macam dia awasi oleh penduduk, persatuan penduduk. Jadi dia orang pun tak berani. Bila dah tak berani, jenayah tu dah akan beralih ke tempat lain. Di situ saya dapati memang gabungan satuan penduduk berbagai-bagai jenis sekali bersama dengan penduduk tu untuk bersama-sama mengingati bahawa jenayah tu memang biasa dia. Okey, yang keduanya berkenaan dadah. Saya nak sentuh sikit berkenaan dadah. Dadah ni kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu siapa di kalangan kita menaiki dadah. Sebab sekarang ni berbagai-bagai jenis dadah ada. Yang terbaru ni kita methamphetamine diubah suai menjadi pil, dan juga berbagai-bagai jenis, dan kesan dia kita tak nampak. Semua penagih dadah ni keadaan normal, tak menunjukkan apa-apa kesan. Tapi ini yang bahaya. Dan penagih dadah ni, kalau dia melakukan jenayah, memang agresif. Dia tak akan beri kasihan kepada mangsa. Kalau dia nak tetak, dia tetak. Kalau dia nak jatuhkan orang, tarik beg sampai luka pun dia tarik. Itu yang bahaya penagih dadah yang melakukan jenayah. Sebab tu kalau boleh saya menyeru kepada semua penduduk, kalau ada berkenaan maklumat dadah, cepat-cepatlah. Jangan kita, saudara kita, anak saudara kita, anak kita, jangan. Kerana ini dia akan menjadi satu nanah yang lama-lama akan menjadi barah yang cukup serius. Dan saya 5 tahun saya buat kajian, dan saya ingat beratuskah yang di bawah saya yang saya tangkap dan saya dakwa. 98.9 saya rasa semuanya penagih dadah.
Dan tak ada 1% tu kemungkinan mungkin pelajar yang bergaduh itu lain. Tapi untuk jenayah ni, rompak samun, semuanya adalah penagih dadah. Dan kalau kita kaji semua jenayah yang dilakukan ni, yang orang pergi rompak ragut samun, semuanya untuk beli dadah. Tak adalah orang rompak untuk beli susu anak, belum ada lagi. Untuk pergi anak makan pun tak ada lagi. Jadi kita ingat penagih dadah ni sebenarnya ini yang membahayakan kita. Jadi kaum pelaga kita kalau ada yang terlibat dengan dadah, cepat-cepatlah kita berhubung dengan agensi dadah kebangsaan, pihak polis untuk menangani masalah ini sebelumnya dia menjadi lagi dahsyat dalam masyarakat kita. Sebenarnya kalau ikutkan penagih dadah ni, dia yang paling seusia 12 tahun dah ada. Usia 12 tahun. Pil tu pun kategori dadah. Dan sehinggalah usianya ke 60 lebih pun ada ketagihan dadah. Daun ketum ni sebenarnya pun kategori dadah juga sebab dia boleh rangsangkan kepada kita. Cuma daun ketum ni kesalahan dia di bawah akta racun. Bila pihak polis tangkap, kita akan dakwa dia di bawah akta racun. Akta racun ni dia hukumannya adalah denda RM1 dan juga kalau tak bayar baru boleh penjara. Tapi dia tidak macam kesalahan dadah. Kesalahan dadah dia serius. Okey, dan seterusnya melibatkan remaja dan belia. Kalau belia Indonesia ni kategori 16 hingga 40 tahun ni belia lah. Saya tengok belia. Sebenarnya belia ni yang banyak sangat terlibat dengan jenayah. Jadi saya nak bagi clue macam mana belia ni, belia yang ada ni supaya sedarlah bahawa jenayah ni memang kita buat tapi sebenarnya kita tak tahu itu adalah jenayah. Yang pertama sekali, yang paling senang saya tengok di jalan raya. Jalan raya kita gunakan tempat tu untuk pengguna raya, tapi belia ada yang gunakan kenderaan untuk berlumba. Itu pun jenayah sebenarnya. Jenayah jalanan untuk dengan aksi motosikal, dengan angkat tayar depan. Itu kalau kita nak tahu, menunggang motosikal secara melulu, tapi bukan big bike macam ni lah. Jenis kapcai yang menunggang melulu, kesalahan dia adalah menunggang melulu tu di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Ianya menjadi satu kesalahan yang boleh didenda sehingga RM4,000. Gagal melaksanakan permohonan boleh dipenjara. Ingat tu, kita angkat tayar depan. Saya tengok yang budak-muda ni suka betul angkat tayar depan, cilok sana cilok sini. Nampak macam tu, tapi kalau kita tahan, trafik KL selalu buat, dia akan ambil gambar dulu sampai jatuh simpang dia akan tahan. Kesalahan memandu melulu, denda dia RM4,000. Gagal bayar denda RM4,000 boleh dipenjara. Nampak? Benda tu simple lah. Contoh macam di KL daripada dataran sampai jalan raya laut tu tak sampai pun 500 meter. Tapi sekali buat, ambil gambar, ditahan, denda RM4,000. Ada yang tak boleh bayar. Tak boleh bayar pun. Kadang motosikal pun, motosikal curi. Jadi macam mana dia orang nak bayar? Okay, untuk beberapa remaja dan dia ni kadang tak sedar. Banyak-banyak benda dia buat. Kadang-kadang jumpa sama-sama remaja, dia jumpa dengan kawan-kawan dia, aku nak duit RM5. Patut bagi, siap kau, aku belasah kau. Sebenarnya itu adalah samun. Kesalahan itu samun, tapi orang tak tahu. Orang cakap, alah benda kecil je. Tapi sebenarnya itu adalah samun. Mendatangkan ketakutan untuk mendapatkan duit RM5 itu adalah samun. Dan samun jenis itu didapati bersalah, maksimum penjara 14 tahun boleh sepat. RM5 nilai dia. Cuba kita kaji balik. Sebenarnya remaja-remaja tak faham tau. Dia ingat benda tu biasa je, tak ada apa-apa. Tapi kesan dia tu kalau ditangkap, orang tu buat laporan polis dan pihak polis tak akan berat-selah, tak akan benda kecil RM5 bayar balik. Tapi kalau si mangsa tu tak bersetuju, kes kena proceed, kena hantar pendahulu raya. Pendahulu raya tetap akan kata tuduh. Tuduhan itulah di bawah Seksyen 392 kerana kesisaan mendatangkan samun pada seorang walaupun nilai dia RM5 tetap akan jadi satu kesalahan. Yang keduanya, handphone. Saya minta handphone kalau remaja-remaja tu jangan salah guna. Jangan cuba-cuba nak simpan bahan-bahan porno atau sebagainya dalam handphone. Itu amat bahaya. Kalau porno ni, dia boleh jadi satu kesalahan. Menyimpan bahan-bahan lucah, tak boleh. Lepas tu kita pula edit gambar tu, tukar muka orang lain. Ni semua belia punya idea lain ni kan, banyak kan. Lepas tu untuk ni, itu pun jadi satu kesalahan. Tapi kita tak sedar benda tu. SMS ugutan, hantar SMS kat kawan, kau jaga kau, petang ni kau mati. Kebanyakan minta maaf cakap bagi India, kalangan beli India banyak buat benda ni. Dia hantar SMS kata, oh you tak mau masuk geng saya, petang ni you siap mati. Dengan ayat tu, kalau dapat kita trace daripada handphone tu dapat siapa penghantar dia, itu jadi satu ugutan jenayah. Dan ugutan jenayah ni bawah Seksyen 506, siksaan dia 7 tahun penjara dan sebatan.
Simple saja. Sebab tu kalau kita guna handphone, mesti kita daftar sekarang, pasti nama kita. Jadi penghantar tu nak kena jaga-jaga. So jadi ingat pada belia-belia remaja, khususnya di Seminang ni, kita kena ingatlah, mak bapak pun jangan lupa juga, jangan bagi motosikal bagi anak yang tak ada lesen. Sekarang ni ada di bawah Akta Pengetahuan Jalan membenarkan anak-anak menunggang atau mandu kenderaan tanpa lesen, kesalahan tu dia akan balik dulu kepada pemilik kenderaan tu, akan disabit kesalahan dan memberi kebenaran pada orang yang menunggang tu tanpa lesen. Okey, dan saya nak menjelaskanlah, Polis Selangor untuk makluman ada membuat My Distress tu. Siapa yang ada pamphlet tu, My Distress ni adalah untuk telefon pintar, smartphone lah. Smartphone saja boleh gunakan My Distress tu. Download daripada app tu, kita download, kita My Distress, kita tekan. Sebenarnya kalau kejadian jenayah tu berlaku, kita dah tak sempat dah. Memang tak sempat nak cari public phone. Macam mana doktor cakap tadi, tak sempat nak cari mana orang nak telefon, nombor tak jumpa. Kalau kita ada My Distress, kita touch My Distress tu, diam je di situ, orang dah hancur barang lah. Contohnya kalau kita bawa kenderaan, berlanggar tengok turun 4-5 orang padang selesai. Apa yang kita nak buat? Apa yang kita boleh buat? Nak telefon polis pun dah terkekial, cermin dah kena ketuk, orang dah tenang kita, apa yang boleh buat? Kita tekan My Distress tu, tekan, diam. Untuk Selangor punya contingent, kita dah coordinate location ni semua, dekat mana kita berada. Contoh dekat Jalan Greenwood, tekan sini duduk dalam dalam kereta, polis sangat akan detect ada kecemasan berlaku Jalan Greenwood. Terus MPB yang ada balik kompak tu zoom akan mengalir ni. Kalau My Distress kita akan tambahkan, memang kecemasan, kita akan datang segera, tak payah lapor. Tapi dengan syarat kita My Distress tu di on terus. Kita on je. Kalau lah orang yang kena colik pula, kalau on My Distress tu, dia punya signal light tu akan bergerak ikut kat mana lokasi dia. Baru ni di kata saya Pelang Utara dah berjaya dah. Dia kena, perempuan tu kena bawa masuk dalam kereta, dah kena sambung dan jemput sampai di syarikat hadapan, tengok polis dah keluar. Jenayah pun lagi tinggalkan perempuan tu, jadi selamatkan. Memang kita tak ada masa, kita tak akan, zaman sekarang ni dah kena acuh pahang, apa semua tak ada masa nak ambil, tak ada dah. Orang pun rampas daripada kita. Tapi kalau kita diam-diam dalam poket, diam, kita tekan My Distress tu, button tu, jenayah pun tak tahu kita tekan tu. Tiba-tiba je MPB datang, dia pun heran masa bila orang telefon. Kalau di Selangor lah, sekarang ni projek ni akan diluaskan di Kuala Lumpur dan juga seluruhnya, tapi orang ini Selangor. Selangor dah on dan lokasi kita dah kena pasti. Jadi senang. Kamu duduk kat mana je, kalau tuan-tuan ada mana berada di mana pun dia boleh detect. Dekat Desa Minang dia boleh detect. My Distress je. Tapi nak kena ada smartphone lah, gadget yang touchscreen tu kan. Okey, dan seterusnya saya merayulah pada penduduk Persatuan Penduduk, terutamanya di Seminang ni. Balai Polis Gombak memang sentiasa akan beri kerjasama. Sentiasa kami 24 jam kami berjanji pada penduduk ni akan beri kerjasama. Walaupun rumah ditinggalkan, walaupun penduduk dalam program bekerja, kami akan pastikan semua keselamatan di sekitar sini, penduduk, keselamatan harta benda, keselamatan anak-anak, semua segala-galanya akan jadi tanggungjawab Balai Polis Gombak. Dan kami janji kita akan teruskan kerjasama ini. Dan untuk sedikit maklumat lah, saya nak beritahu beberapa undang-undang yang baru digubal. Untuk maklumat lah tuan-tuan sekaliannya. Yang pertamanya, kita sekarang ada Akta Penipuan Alamat. Kalau nak berhimpun, boleh masih boleh berhimpun. Dah memberi notis 10 hari pada ketua daerah. Itu dah tak ada, dulu ada permit, sekarang tak ada, boleh berhimpun. Tapi hantar notis, ketua daerah akan feedback balik pada kawasan klinik itu sama ada bantahan tidak. Kalau ada bantahan, kalau ada bantahan, kita akan proses datang, kita akan hantar notis balik. Kalau tak ada, carry on. Dan yang keduanya, untuk Akta Keganasan Rumah Tangga yang terbaru ni, Seksyen 18A, suami pukul isteri, mendatangkan ceraan, suami boleh ditangkap masuk lokal. Yang terbaru ni. Dulu pukul isteri, kita tak tangkap, kita ambil keterangan, kita ambil laporan rupatan dan kita akan rujuk pendakwa raya Jabatan Pembunuhan Negara untuk dapat arahan turun di mahkamah. Sekarang tidak. Kuasa dari pihak polis, kuasa Seksyen 18A, suami boleh ditangkap masuk lokal. Bayangkanlah kredibiliti jatuh, kredibiliti kalau ditangkap masuk lokal. Itu Akta tu baru diluluskan di Parlimen nanti. Jadi kena ingat tu, para suami jangan menasari isteri. Jadi saya itu saja dulu. Saya tanya dengan moderator topik berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Inspektur Zamri dan saya harap kesempatan pada hari ini untuk berjumpa dengan anggota polis yang berada di sini untuk mendapatkan lebih banyak maklumat tentang keselamatan. Untuk acara seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Salahuddin untuk menyampaikan hadiah kepada pertandingan-pertandingan yang telah kita jalankan sebelum ini. Untuk pertandingan golf yang telah dijalankan pada 20 dan 21 hari bulan di Kundang Lake Golf Club, Johan Tuan Haji Yusof, dipersilakan. Dia bertugas di Perak ni tadi. Okey. Atau wakilnya, silakan. Itu wakil kata ni. Oh, Naib Johan tidak Johan ni wakil. Tuan Haji Hasanuddin, Dua orang ni tak ada silakan. Dua orang station. Atau wakilnya. Dua orang station. Dia lah ni. Wakil. Tempat ketiga, Datuk Wan Sufian. Aduh, kita. Seterusnya dipersilakan Lieutenant Colonel Bersara Haji Hamzah Bacik. Nombor 4. Siap. Tuan Haji Mas'ud atau wakilnya. Tuan Haji Cikgu Muda, dipersilakan. Betul ni. Saudara Suhailan atau wakil ayah dia sendirilah, Datuk Wan. Mana dia ni? Ambil tu anak. Salim Bacuk atau wakilnya, dipersilakan. Salim metro punya. Ambil. Salim. Ambil. Ada orang. Editor metro ni. Muhammad Afnan Madrazi, persilakan. Ambil juga. Bapak dia. Muhammad Afiq Razi, dipersilakan. Dan ayah dia sendiri, Razi. Ayah dia sendiri. Ada juga. Hei. Ada juga ayah dia sendiri. Bagi pertandingan futsal, dijemput Johan Boje FC. Ini anak-anak muda Taman Desa Sembilan. Persilakan. Yang terdiri daripada Muhammad Hafiz, Cikgu Muhammad Khalaf, Abdul Hadi dan Ahmad Ashraf. Satu orang ambil tu ada sijil semua. Okey, baik. Okey. Naib Johan Manja FC. Dipersilakan Muhammad Hafizul Ashraf, Muhammad Faizuddin, Abdul Fatah dan Aiman. Dipersilakan. Taman kita ni. Dan pasukan yang ketiga, The Keepers, dipersilakan Ahmad Amir Zulfikar, Muhammad Huzaifah, Muhammad Hanif dan Muhaimin. Dan pasukan seterusnya, Abe FC. Silakan Muhammad Khairul Azwan, Muhammad Faizul, Muhammad Haizul, Ahmad Yusran dan Muhammad Yushairi. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Salahuddin kerana menyampaikan hadiah tersebut. Seterusnya, Kena. You can bring Ustaz to your place. majlis menjemput Datuk Zulkifli Ishak, pengarah ZI Production, untuk menyampaikan cenderahati dan juga hadiah. Saya join. Pak Din, siap. Dipersilakan wakil daripada IPD Gombak untuk menerima sijil dan juga cenderahati.
Bagi semua ke satu? Semua? Bagi semua ke atas. Berapa semua? 10. Anak buah ramai cukup tu 10 tu. Cenderahati kami berbentuk sijil dan juga tuala. Please, saja. Terima kasih anak. Seterusnya, penyampaian sijil kepada tokoh-tokoh yang telah dikenal pasti dalam Desa Minang. Dipersilakan. Selamat. Aku nak kenal nama kan. Ya, nama tu tak ada. Oh, tak apa, prima duduk sekejap. Dulu later. You for ladies. You sit here what? After that, kemudian for ladies you bagi ada. Dan persilakan saudara Yap Yun San untuk menerima sijil dan cenderamata. Ini wakil dia. Ya. Oh, banyak kuat ni orang ni. CJ madam, CJ. Tuan Haji Din Yati, dipersilakan. Ya. Nak gambar ayat tu. Okey, ya. Oh. Dan saudara John Mutia, dipersilakan. Isteri. Okey. Ada. Oh, rumpat ni. Kami berapa lagi? Kitchen. Tengok sana. Sudah. Silakan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Datuk Zulkifli Ishak. Seterusnya, penyampaian sijil kepada tokoh-tokoh wanita Taman Desa Minang. Dipersilakan Puan Prema untuk menyampaikan cenderahati. Kita akan tengok dulu macam mana lah apa dia. Ustaz, ni partner saya mereka ni. Bagi ya. Tapi hadiah dia tu, beg dia ada. Beg dia ada. Mai. Bawa satu. Yes. Su. Dipersilakan Puan Haji Hafsah Muhammad Ali atau wakil. Dipersilakan Makcik Hafsah. Makcik Hafsah. Okey. Puan Haji Hatun Muhammad Biar dulu. atau wakil. Ada. Makcik Tun, kita kenali dia. Lorong 7. Cik saya tu betul buat gini. Puan Haja Ramlah binti Ismail atau wakil. Okey. Profesor. Puan Hajah Khadijah binti Senusi atau wakil. Dipersilakan. Ni kita. Siapa? Kak Jah, persilakan Kak Jah. Pelan-pelan dulu. Kak Jah pelan-pelan. Pelan-pelan Kak Jah. Puan Hajah Rabiah binti Osman atau wakil. Puan Hajah Fauziah binti Hamzah. Silakan. Dia tak perlu tepi dia Jadi kita bagi. Bayang saja. Puan Hajah Zainab binti Muhammad Yasin. Atau wakil Puan Hajah Zainab binti Muhammad Yasin.
Tak ada. Kanak ni Mekah. Oh, Mekah. Pergi Mekah malam. Ada depan. Pergi umrah tak apa. Kajah. Puan Hajah Elijah binti Apa Abdullah. tu kanak? Bagilah simpan. Pelan-pelan. Laju. Fotografer mana? Gambar banyak. Puan Hajah Alangkah Maria. Silakan. Dadak ni blus banyak. Puan Siti Hendon Abdul Rahman. Atau wakil. Puan Hajah Utih Maria, dipersilakan. Apa? Yang tu konsep tu blue kecil. Blue dia bagi kemudian. Mana sini? Yang putih dia. Puan Hajah Rokiah binti Osman. Atau wakil. Okey. Puan Hajah Khadijah binti Said atau wakil. Hajah Khadijah atau wakil, silakan. Dan Puan Hajah Rosina binti Abdullah, silakan. Majlis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Prima. Dan Puan Seo Kuan Yin. Mari. Ya, sekarang namanya apa pakai? Ya, mari. Oh, betul. Mari. Mari, agak ini. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Banyak cantik nyari. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Puan Prima dan menyampaikan cenderan. Untuk mengakhiri majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Datuk Wan Safian untuk menyampaikan cenderahati kepada wakil Big Bikers. Dipersilakan wakil daripada penunggang motor besar. Dipersilakan wakil. Salah seorang wakil daripada motor berkuasa tinggi dipersilakan untuk menerima cenderahati daripada kami. Big Bikers. Baik, bawa. Bawa, baik. Big Bikers. Ha?
Yang di dua tu. Berapa orang ni? Ini geruk yang mana ni? Yang ini. Ini geruk yang film Mesir ke yang tambahan? Yang tambahan. Okey. Ini wakil. Terima kasih Wakil Big Bikers dari Serdang. Angkat tangan sikit. Dan satu lagi kumpulan YEOC. Diminta wakil untuk menerima cenderahati. Tengok kamera no video nak. Selang. Lepas tu CJ semua dia tau kan ya? Okey, insyaAllah. Okey. Ni bagi lah. Jadi untuk menamatkan acara kita pada hari ini, saya menjemput Datuk Wan Safian untuk menyampaikan sedikit sumbangan cenderahati kepada Puan Primanai. Silakan Puan. Ada satu perkara untuk las ni, rupanya dia orang buat pertandingan motor yang tercantik. Ada 7 buah motor yang telah dipilih. Yang ada di sini di antara 7 buah yang tercantik, dan dipersilakan tuan punya motor bernomor WXB 4916. Silakan Datuk Zul. Dapat lagi mana motor? Motor cantik. Oh, motor tu. Mana motor? Oh. Mana motor? Motor mana? Mana motor? Mana motor? Motor. Ini pemilik motor WXB 4916. Seterusnya PLG 9751. Oh. PLG 9751. Dipersilakan. Lambat potong. Pemilik motor WWM 4939. WVM 4939. Ada juga lagi dua dia. Seterusnya WWP berapa dah? 2370. Ada berapa lagi? Satu lagi. Ada lagi 3. Terima kasih, Pak. Ceria nampak kawan kita ni. Okey. Terima kasih, memang. Pemilik motor WXT 6559. WXT 6559.
Ada dua lagi ya. BLJ 3889. BLJ 3889. Satu. Pemilik motor BLJ 3889 atau wakil. Oh ini tuan dia. Ni apa? Dan yang terakhir BLD 1112. Ambil face sana sikit. Ya, tengok sana. Oh. Tolong ni kiri. Tengok dulu. Tengok. Oh. Terima kasih diucapkan pada Puan Primanai. Jadi berakhirlah acara kita pada hari ini. Ampun dan maaf daripada kami Jawatan Kuasa Penduduk Taman Desa Minang, dan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang hadir dan menyerikan majlis kita pada hari ini. Dan saya rasa semangat yang telah ditunjukkan oleh tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini adalah sukar untuk kami balas, dan hanya Allah saja yang mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pak Jito ni dapat apa macam tu? Beg. Kak Ada jamuan di belakang sana ya. Ada jamuan makan di belakang sana, dan pada penerima darah ya, pada penerima darah diharap dapat pergi. Mana tinggal masuk separuh lah. Kalau siap lagi makan apa? Berapa minit ni? Berapa minit lagi? 5 minit dah. 7 minit? 5 minit, 6 minit. 5 minit? Baru je, okey. Dia tempoh nak telur, nak bersedia kan? Kami ada 4 hotel telur kan? Okey, apa biji porak 4 biji kami tahu kan? Kalau Pak Aziz apa? Simpan masa muda nanti ya. okey. Banyak kali dah. Saya pandang kau tiba-tiba kau ni. Saya takut dia dulu. Mana darah yang mau hijau? Jangan uang yang kau tunggu tali perkahwinan dia. Okey, Pusat Khidmat Masyarakat Sukawai Pejabat dia. Ini waktu dia. Oh, dia Jijat Abang Ustaz Saudi? Dia nak bagi betul. Baik. Boleh kena minum 100 kelas. Dia orang panggil PTPM. Tapi tak dapat datang. Nanti panggil aku lagi tapi kita hari Dah berapa dah? 14.
Mungkin umur depan ni mungkin. Kalau bagi dia tarik lah. Dah. Target 100. Ha? Kita target 100. Oh, kalau buat gitu atas tadi. Sedap ah.